Di dalam sebuah hadis an Anas bin Hakim Ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala qala Abu Hurairah ya fata ala uhaddithuka hadithan qala qultu bala rahimakallah qala Yunus wa ahsabuhu dzakarahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbuna jalla wa 'azza lil malaikah wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال الله تعالى أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم يؤخذ الأعمال على ذاكم أو كما قال hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Anas bin Hakim Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Dia ni bukan sahabat, dia ni tabi'in, dan dia akhirnya wafat di Basrah. Kata dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu hari kata pada dia, Abu Hurairah sahabat, Abu Hurairah kata, ya fata, wahai anak muda, ala uhaddithuka hadithan. Abu Hurairah kata kepada Anas bin Hakim, dia kata, wahai anak muda, mau tak aku nak cerita dekat kamu satu cerita? Qala qultu bala. Anas bin Hakim kata, tentu, abang mailah apa yang tuan nak abang dekat saya. Rahimakallah. Dia kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada tuan. Qala Yunus. Kata Yunus, salah seorang lagi rawi. Tentu rawi ini dalam satu-satu hadis ramai. Nabi kata, Abu Hurairah dengar. Abu Hurairah cerita dekat orang lain, kawan ni cerita dekat orang lain, kawan ni cerita dekat orang lain. Nak boleh sampai ke kita ni, dia ada rantaian rawi dia. Rawi-rawi ni sangat important dia dalam menentukan status hadis. Kadang-kadang ada satu daripada rantai rawi ini tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Dengan kerana tak tahu siapa tu, hadis tu tak boleh jadi hadis sahih. Kadang-kadang tak boleh pun nak jadi hadis hasan. Kadang-kadang hadis itu menjadi dhaif. Jadi yang kita baca pada malam ni, Anas bin Hakim, dia ni tabi'in. Dia ambil hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunus ni pula dia ambil daripada Anas bin Hakim. Itu rantaian tu.
Qala Yunus, dan berkata Yunus, dia tabi'in, dia mati lagi akhir, dia mati tahun 139 Hijrah, dia mati lagi kendian. Nama betul dia Yunus bin Ubaid bin Dinar. Kata Yunus, wa ahsabuhu dzakarahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Yunus ni kata, apa yang Anas bin Hakim Habaq ni, dia kata dia dengar daripada Abu Hurairah. Sebenarnya Abu Hurairah itu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Yunus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihi as-salah. Dia kata Abu Hurairah Habaq, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata mula-mula amalan yang Allah akan nilai, yang Allah akan hisab di hari akhirat esok, sembahyang. Sebelum Allah nak tanya pasal haji buat tak buat, sebelum Allah nak tanya pasal zakat bayar tak bayar, sebelum Allah nak tanya pasal puasa kada ke bulan Ramadan, sebelum Allah nak tanya yang lebih-lebih lagi, ada baca Quran kada ke, ada sedekah kada ke, sebelum yang ni semua dia tanya sembahyang dah. Amalan yang mula-mula akan dihisab ke atas semua manusia di hari akhirat esok ialah sembahyang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Tuhan akan kata dekat malaikat. Ni waktu kita semua duk ada di mahsyar, Tuhan akan kata dekat malaikat, wa huwa a'lam. Nabi kata sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Hisab amalan ni tak payah hisab pun, Allah tahu dah. Allah tahu dah yang kata nama Ismail ni amalan dia banyak mana, hak ikhlas banyak mana, Allah tahu dah. Yang kata nama Ali ni dia puasa cukup kata, Allah tahu dah. Allah tak payah suruh malaikat pergi duk hisab amalan. Wa huwa a'lam, Allah tahu dah. Tetapi Allah tetap melaksanakan formality sebagai nak tunjuk adil Allah kepada manusia. Kalau Allah tak buat hisab di padang mahsyar, tidak didirikan mizan neraca untuk nak timbang amal manusia, kalau tak buat semua tu pun tak apa dah. Padan dengan Allah tolak ahli syurga pi syurga, Allah tolak ahli neraka pi neraka. Allah boleh dah kalau nak buat macam tu. Tapi Allah tetap melaksanakan formality. Allah laksanakan satu amal, dihisab amalan manusia, kemudian ditimbang amalan manusia, kemudian disuruh lintas sirat, kemudian ditolak ahli syurga ke syurga dan ditolak ahli neraka ke neraka. Allah buat benda ni sebagai formality, sebagai peraturan, sebagai prosedur yang Allah tentukan dan Allah patuh prosedur itu. Itu sebab Nabi SAW bila dia kata amalan yang mula-mula Allah akan hisab di padang mahsyar esok ialah sembahyang, dan Allah perintahkan kepada malaikat dia, wa huwa a'lam. Masa Allah nak suruh malaikat pergi buat kerja, Allah tahu dah, tapi Allah suruh. Unzuru fi salati abdi. Tuhan kata kepada malaikat dia, tolong pergi tengok sat amalan hamba aku ni. Tolong saya pergi tengok amalan hamba aku ni, atammaha am naqasaha. Tengok sama ada amalan dia ni sempurna ataupun ada kurang. Allah kata dekat malaikat, tolong pergi cek saat amalan dia ni, tolong pergi periksa saat amalan dia ni elok kata elok, sempurna ke tak kah. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau setelah diperiksa, setelah dicek, didapati dia ni amalan dia semua sempurna, sembahyang cantik, tidak ada yang tinggal,
Bukan setakat semayang cantik tidak tinggal, semayang itu dikerjakan dengan mematuhi semua macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal tuan-tuan, tajuk kita baca di masjid ni cerita pasal semayang. Pasal apa? Pasal kita nak buat semayang tu bagi sempurna. Kita nak buat ibadat kita ni bagi sempurna, bagi cantik, macam mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi buat? Macam yang hadis Nabi bagi tahu. Macam mana hadis Nabi bagi tahu? Hak tu hak kita duk baca lah ni. Kita nak tahu betul-betul semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Semalam kita baca hadis di Masjid Taman Brown, Tanjung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata masa Nabi buat haji, waktu Nabi sampai di Mina pada pagi 10 Zulhijjah, Nabi nak melontang Jamratul Aqabah. Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, Nabi kata ambil mai hasayat, ambil mai anak-anak batu untuk aku guna buat nak melontang Jamratul Aqabah. Ibnu Mas'ud pergi kutip 7 biji anak batu hasayat, batu kerikil besar-besar ujung jari, bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil batu tu, Nabi gabuh-gabuh buang habuk, Nabi guna batu tu untuk melontang. Lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la taghlu fi dinikum, jangan hampa melampau dalam agama hampa. Maksud dia apa? Nabi nak bagi tahu kata, kalau aku guna batu untuk nak melontang Jamratul Aqabah, batu hasayat, batu hasa, batu kerikil besar-besar ujung jari, hampa jangan buat lebih pada aku. Kalau aku guna batu besar ujung jari, hampa kena guna batu besar ujung jari. Jangan ulu, jangan melampau lebih pada aku. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau Nabi kata lugu tu, jangan buat lebih. Kalau buat lebih, itu dipanggil melampau. Itu disiplin dalam agama. Kita tidak boleh reka, kita tidak boleh tambah, kita tidak boleh. Kita kena buat macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Hampa ambil cara buat haji daripada aku. Macam mana aku bergerak nak pergi ke Padang Arafah, apa aku buat di Padang Arafah, bila aku bergerak dari Padang Arafah pergi ke Muzdalifah, apa aku buat di Muzdalifah, aku tunggu di Muzdalifah sampai waktu mana, bila aku bergerak mai ke Mina, bila aku sampai di Mina, mula-mula aku buat apa, aku duduk di Mina berapa hari, selepas itu aku bergerak pergi ke Mekah, aku buat apa, macam mana aku buat, macam tu hampa buat. Jangan buat lebih pada aku, jangan ulu, jangan melampau, kerana buat berlain daripada aku itu melampau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan sebab itu Nabi SAW kata, aku tinggalkan apa dua benda. Apa dia? Quran dengan sunnah aku. Jangan sembang banyak, jangan cakap banyak. Tengok Quran, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kalau hampa patuh kepada pesan aku, lan tadillu abada. Hampa tak sesat sampai bila-bila. Tapi bila hampa cuba keluar daripada petunjuk aku, hampa cuba lari daripada wahyu aku, hampa terdedah kepada silap dan salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah kata dekat malaikat, tengok amalan hamba aku ni, kalau dia buat sempurna, dia buat elok, dia tak tinggal apa yang aku suruh, dia buat macam yang aku suruh, kutibat lahu tammah, maka tulis sempurna di dalam rekod dia. Kalau yang dia buat tu full mark 10/10, tulis 10. Itu markah sempurna dia dapat. Wa in kana taqasa minha syai'an, tapi kalau ada kurang,
Kalau ada kurang dalam amalan dia, sama ada kurang dalam maksud kata dia ada tinggal semayang, ataupun kurang dalam maksud kata dia semayang tak tinggal tapi semayang tak sempurna, semayangnya tidak jaga tamak ninah misalnya. Kalau sekiranya semayang dia ni ada masalah, ada kekurangan, qala Allah Ta'ala, Allah kata unzuru hal li'abdi min tatawwu', tengok dia ni ada tak dia buat amalan sunat, ada tak dia buat amalan sunat. Fa in kana lahu tatawwu', kalau sekiranya dia ada buat amalan sunat, qala Allah Ta'ala, Allah kata dekat malaikat, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ih. Tuhan kata dekat malaikat, mana-mana kekurangan dalam perkara fardu, ambil amalan sunat dia pi tampung. Mana-mana amalan fardu dia yang ada kekurangan, amalan sunat yang dia buat ni pi palam. Summa tu'khadhul a'mal ala dhakum. Kata dalam hadis tu, kemudian semua amalan manusia yang selain daripada salat akan diperiksa macam salat diperiksa. Kalau semayang fardu dia ada masalah, tengok semayang sunat. Kalau zakat dia ada masalah, tengok sedekah. Kalau puasa Ramadan dia ada masalah, tengok puasa sunat Isnin Khamis, puasa Arafah dan sebagainya. Semua amalan akan dilihat macam tu. Kalau ada kurang, hak sunat pi tampung, hak sunat pi tampung. Hadis itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Kesimpulan dia tuan-tuan, yang pertama, buatlah amalan dengan sempurna. Kesimpulan nombor 1, kita semangat nak buat amalan, pastikan kita buat betul. Betul itu apa dia? Betul itu ialah macam yang Nabi SAW tunjuk. Kesimpulan yang kedua, banyakkan amalan sunat. Pasal apa? Kalau ada cacat celah, kalau ada kurang dalam amalan fardu, amalan sunat sangat berguna dan sangat diperlukan. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad shatama hadha وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيختص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار أو كما قال. Hadis Hasan Sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari Nabi tanya sahabat-sahabat, hampa tahu tak siapa dia orang muflis? Muflis tu bahasa Arab. Piramli kata muflisun, maksudnya orang-orang yang bankrupt. Nabi SAW satu hari dia beralih kat sahabat-sahabat, dia tanya, atadruna mal muflis? Hampa tahu dah orang yang bankrupt di hari akhirat esok siapa? Qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wala mata'. Sahabat-sahabat respon. Sahabat kata orang yang bankrupt ialah orang yang duit kupang pun tak ada, harta jauh sekali. Bukan duit ringgit, duit kupang, duit selin pun tak ada. Wala mata', harta tak ada, apa pun tak ada.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Nabi kata tak. Orang yang bankrupt di hari akhirat esok bukan orang yang atas dunia tak ada duit. Bukan orang yang di atas dunia tak ada harta. Orang yang bankrupt di hari akhirat esok ialah orang yang mati, dia bawa bersama dengan dia tu amalan dia. Dia bawa bersama dengan dia semayang dia, dia bawa puasa dia, dia bawa zakat dia. Dia satu orang yang masa hidup atas dunia semayang. Dia satu orang yang masa hidup atas dunia puasa. Dia satu orang yang masa hidup atas dunia zakat bayang. Bahkan tidak cukup dengan bawa benda-benda fardu, dia bawa benda sunat. Dia buat sembahyang sunat. Dia di atas dunia dulu dia puasa sunat. Di atas dunia dulu dia buat sedekah, dia buat amal jariah. Masalahnya Nabi kata wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Bersama dengan semayang dia, bersama dengan puasa dia, bersama dengan zakat dia, bersama dengan sedekah dia, bersama dengan amal baik yang dia buat, dia juga bawa beberapa benda jahat yang dia buat masa di atas dunia. Di atas dunia dulu dia orang semayang, tapi dalam masa yang sama qad syatama hadha, dia suka condemn orang. Syatama maksud dia keji ataupun cela ataupun caci. Bercakap 5 minit condemn orang, bercakap 10 minit hina orang, bercakap 15 minit dia mencela orang. Orang yang macam ni orang ada masalah. Dia suka pandang orang hina, dia suka pandang orang teruk, dia suka pandang dia satu orang yang semayang, dia satu orang yang buat ibadat, tapi dalam masa yang sama ibadat yang dia buat tidak boleh menghalang dia daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang keji ini. Nabi kata bila mati esok, bawa semayang, bawa puasa, bawa zakat, bawa sedekah, bawa macam-macam amal baik. Bersama dengan amal baik itu qad syatama haza, dia bawa perangai dia yang suka mencela orang, suka mencaci orang, suka condemn orang. Wa qazafa haza, dia bawa satu perangai tak elok dia masa di atas dunia dulu, dia suka tuduh orang, dia suka tohmah orang, dia suka fitnah orang. Wa akala mala hadha, dan dia bawa bersama dengan semayang dia, dengan puasa dia, dengan zakat dia, dia bawa perangai dia di atas dunia dulu, dia suka makan harta orang dengan cara yang tidak betul. Wasafaka dama hadha, lebih teruk lagi, bersama dengan amal baik dia, dia bawa dosa dia membunuh orang masa di atas dunia. Wadaraba hadha, dan dia di atas dunia dulu biasa pukul orang tanpa sebab yang sebenar. Fayaq'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat esok terduduk dia. Bila sampai di sana, dibuka amal dia. Bila dia tengok amal kebaikan, dia tengok amal tak baik yang dia buat. Fayaq'ud, terduduk dia. Fayakhtassu hadha min hasanatih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah qisas dia kerana amal buruk dia, diqisas dia dengan hasanat, dengan kebaikan yang dia buat. Sekali dia cerca orang, pahala dia diambil bagi kat kawan tu. Sekali dia tohmah orang, pahala dia diambil kepada orang yang dia tohmah. Sekali dia fitnah orang, pahala dia diambil, diberi kepada orang yang dia fitnah. Sekali dia ambil harta orang dengan tak betul, pahala dia diambil, diberi kepada orang tuan punya harta itu. Sekali dia pergi pukul orang dengan cara yang tak betul, pahala dia ambil, diberi kepada orang yang dia pukul itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yukhtassa ma alayhi min al khataya ukhidha min khatayahum faturiha alayhi
Nabi kata ambil pahala semayang dia bagi ke orang yang dia buat naya. Ambil pahala puasa dia bagi dekat orang yang dia buat naya. Ambil pahala zakat dia bagi dekat orang yang dia buat naya. Habis pahala dia. Sedangkan dosa dia masih ada. Kata Nabi SAW, ukhidha min khatayahum fatturiha alaih. Diambil dosa orang yang dia buat naya tu, lungguk atas kepala dia. Summa turiha finnar. Nabi kata cerita ini berakhir dengan dia dicampak ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis itu dapat kita faham, yang pertama, hati-hati jangan kita jadi orang yang muflis di hari akhirat. Hati-hati, kita sudah semayang, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah rajin mengaji, kita ada buat sedekah, kita rajin baca Quran, lidah kita selalu basah dengan berzikir. Elok dah. Jangan dirosakkan amalan itu dengan buat benda-benda tak elok yang boleh menyebabkan kita menyesal dan kita muflis di hari akhirat. Yang kedua, elakkan diri daripada mencela orang. Dia gatal dalam perut macam mana pun nak kata ke orang, telan buang. Itu saya kata. Tak ada satu manfaat pun kita mencela orang. Menegur kemungkaran itu disuruh. Mencela dan menghina orang itu dilarang. Di sana ada satu garis pemisah yang cukup nipis. Hati-hati dengan pemisah itu. Kita menegur kemungkaran dengan kita mencela orang. Dia ada dua benda yang berbeza. Pasal menegur kemungkaran itu disuruh, mencela dan menghina orang itu dilarang. Hati-hati, jangan kita mencela, jangan kita menuduh, jangan kita memfitnah, jangan kita sekali-kali memakan harta orang dengan cara yang tidak betul. Jangan kita bunuh orang, jangan kita buat benda-benda yang dilarang, kerana itu boleh merosakkan kita di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.